Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi thumma ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Jamaah yang diberkati, dirahmati, lagi kita semua moga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dengan keberkatan solat dan ibadat puasa yang Allah kurniakan kepada kita ini. Saya mulakan kuliah subuh pada pagi ini dengan mengajak diri saya dan jemaah seperti mana biasa untuk kita mulakan dengan memperbanyakkan tahmid ataupun puji-pujian kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebanyak-banyaknya sekali lagi saya sebut, apabila Allah Subhanahu wa taala sebut antaranya dalam kata-kata ahli syurga, yakni kita lah nanti, amin, kita bercakap tentang kita ahli syurga, jagalah iman, kerana tak ada seorang pun yang boleh masuk syurga kecuali dengan iman, dengan agama Islam. Baru ni saya ada tengok ada satu filem tu lama tapi diulang tayang balik secara tak sengaja. Saya tengok cerita tu, cerita kisah orang India yang beragama Hindu berhijrah ke Amerika. Cerita dalam ni, cerita dibuat filem. Kemudian anaknya bersekolah bersama dengan budak-budak di Amerika sana lah. Saya tak ingatlah tajuk filem dia. Yang penting bila sampai satu perayaan, kita tahu perayaan hantu Halloween. Jadi pihak sekolah secara khusus, bahkan masyarakat, mereka merayakannya dengan buah labu. Mereka buat macam-macam, tanglung, labu, semua sekali lah. Dan dalam masa yang sama, dia tunjuk kemeriahan, kononnya perayaan hantu ini. Mereka juga diwajibkan berpakaian, ataupun dipanggil bahasa yang saya tak biasa guna, tapi mereka yang terlibat dikata kostum, kan? Kostum yang tertentu, maknanya pakaian yang bersesuaian. Maka masing-masing kena pakai cara pakaian yang menyerupai hantu lah, zombie dan sebagainya. Jadi budayanya orang India ni, agama Hindu, salah satu Tuhan tak silap saya yang mereka sembah, di depan tu patung. Saya tengok tak silap saya, kalau ada saya tersilap tolong bagi tahu, tak silap saya nama dia Ganesh gitu. Orang
Kalau saya ada tersalah, mungkin boleh tolong betulkan. Kononnya Tuhan yang akan menjaga keselamatan. Konon begitulah dia kata. Jadi masing-masing kena buat kostum yang sesuai. Budak-budak peringkat umur dalam 10-12 tahun. Jadi bila sampai hari tersebut, dalam masyarakat di taman tersebut, semua budak-budak keluar pergi ketuk pintu demi pintu untuk dapat gula-gula. Kerana perayaan tersebut, budak-budak akan diberi gula-gula. Bukan diberi duit, ya, diberi gula-gula. Ada masa dia orang bagi duit, tapi perayaan itu dia bagi gula-gula. Kalau bagi duit, maknanya tak kena dengan cara sambutan. Maka budak ni disuruh mak dia pun beli kostum, tapi mak dia tak mampu, ayah dia tak mampu. Mak dia kata tak apa, dia jahit sendiri. Jadi dia tertanya-tanya mak dia ni nak jahit kostumnya apa. Ini cerita walaupun dalam filem, tapi memberi pengajaran tentang konsep cara hidup. Cara hidup. Tadi imam kita baca dalam dua surah tadi. Allahu Akbar. Yang pertama saya terlupa, tapi berkaitan dengan wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillahi. Itu rakaat yang pertama. Yang kedua wasyamsi wa duhaha. Maka adalah cerita berkaitan dengan kaum Samud. Cerita masyarakat, kehidupan masyarakat bagaimana. Dan cerita itu, budak itu akhirnya bila dah sampai malam dia untuk pakai kostum, mak dia pun buat keluar kostum lepas jahit, beberapa hari jahit. Rupa-rupanya mak dia buat kostum bukan kostum hantu, tapi kostum Tuhan. Jadi terbalik sama sekali. Tuhan dia lah, Tuhan dia tu pula kostumnya gajah, pasal yang disembah. Jadi anak dia rasa pelik. Sepatutnya perayaan ni tentang hantu, tapi dia jadi terbalik. Pasal hantu dengan Tuhan mana boleh sekali. Tapi dah tak ada kostum lain pakai juga. Dia pun keluarlah dengan kawan dia, pergi ketuk pintu ke pintu. Ada satu pintu tu, bila dia ketuk, keluarlah sepasang suami isteri jiran. Apa yang tengok filem ni mungkin dia ingat tu. Saya pun tertengok. Saya bukan tengok semua filem, tak tengok. Kebetulan babak tu yang saya tengok. Jadi bila suami isteri tu buka, jiran dia buka pintu, dia terkejut tengok yang budak perempuan tu dengan kostum Halloweennya yang sesuai, tapi yang laki-laki tu, budak India tu, kostum gajah. Dia pun tanya, kamu pakai kostum apa? Orang lain pakai kostum hantu, kamu pakai kostum gajah. Dia kata ini bukan sebarang gajah, ini Tuhan dia, Ganesh. Terkejut laki-laki tersebut. Kamu ada Tuhan lain? Setahu dia, ini yang disebut dalam filem lah, dalam filem. Dia kata setahu dia Tuhannya ada satu je, dia kata. Nampak? Sebut begitu. Apa maksud satu bagi dia? Bagi dia tu, dia faham cara Kristian dia lah. Tapi dia kata Tuhan itu ada satu saja. Mana ada Tuhan, mana ada gajah yang jadi Tuhan, ataupun Tuhan dalam rupa gajah gitu. Nak cerita isu kehidupan adalah isu berkaitan dengan agama yang bermula dengan perkara yang paling asas, iaitulah akidah kita. Dan dari akidah inilah datangnya segala perkara yang berkaitan dengan amalan. Bila
Imam baca tadi berkaitan dengan dari dua surah tadi, saya teringat apa yang Allah Subhanahu wa taala cerita. Saya ambil sikit ya. Di mana dalam surah Al-Qamar contohnya. Maaf ya, dalam surah An-Najm, surah An-Najmi. Surah An-Najmi. An-Najmi ini makna dia bintang di langit. Bila Allah Subhanahu wa taala mulakan wan najmi idza hawa, Allah bersumpah dengan apa ni, bintang, satu masa dia akan jatuh berguguran. Nak cerita berlakunya hari kiamat. Kiamat kecil, mati kita. Kiamat besar, semua sekali. Sampailah hak mana mati dalam konteks musnah, contohnya alam semesta, dan ada yang mati dengan dimatikan, yakni dia ambil nyawa contohnya. Hingga kan Jibril, yang akhir sekali pun Jibril, Hamalatul Arsy, bahkan Malakul Maut pun mati, cuma tinggal Allah Al-Wahidul Ahad, Al-Fardus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi bila Allah menceritakan dalam surah An-Najmi ini, di hujung-hujung surah ini dia ada 62 ayat, tak panjanglah ya, 2 muka surat setengah lebih kurang, berakhir dengan sujud, wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Beberapa ayat yang di akhir ayat tersebut, bila Allah Subhanahu wa taala ungkit wa annahu ahlaka 'adanil ula, Allah lah yang memusnahkan kaum Ad yang pertama, yang dulu cerita. Kemudian wa samuda fama abqa, Allah ungkit. Kemudian begitu juga kaum Samud. Tadi saya sebut ni pasal bila Tuan Imam baca tadi, saya kaitkan. Dan kaum Samud, fama abqa, maka tak ada yang boleh kekal. Allah tidak kekalkan siapa pun. Bila Allah kata musnah, musnah habis semua sekali. Fama abqa wa qauma nuhin min qablu, begitu juga kaum Nuh. Begitu juga dengan kaum Nuh min qablu, yang sebelum itu lagi, iaitulah masyarakat yang kita tahu menganggap Nabi yang diutuskan kepada mereka itu gila. Kalau kita baca surah-surah yang dekat, yang rapat-rapat dengan surah ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan masyarakat, bagaimana masyarakat melayani nabi-nabi yang telah diutuskan kepada mereka. Ayat ni bila kita sebut melayani nabi, yakni melayani agama. Pasal nabi dia tidak datang kecuali agama. Bunyi apa? Bunyi handset ke tu? Radio. Ya. Okey. Maaf ya, pasal terganggu sikit.
Nak buat macam mana? Dia macam saya ingat masa saya sekolah dulu kan, bila kita duduk dalam kelas, kalau cikgu tanya soalan, kita rasa kita nak sembunyi kan, nak sorok kepala macam burung unta, nak sorok kepala, tubuh nampak. Cikgu kata tak payah sorok, cikgu nampak belaka. Rupanya bila kita sampai satu masa kita pula mengajar, kita memang baru perasan kita nampak belaka, dengar belaka. Betul semua sekali benda hak cikgu tu sebut dulu. Allahu Akbar. Jadi yang penting balik pada cerita tadi, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut cerita yang berlaku kepada kaum Nuh, kepada masyarakat, hidup masyarakat, semua Nabi bawa Islam. Antara bukti yang paling mudah bila kita baca tentang ahli sihir, kan? Ahli sihir yang pada zaman Nabi Musa. Ahli sihir pada zaman Nabi Musa, sampai satu ketika bila dah mereka beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian sampai satu ketika bila mereka masuk Islam, kemudian Fir'aun mengugut mereka untuk kerat tangan dan kaki secara bersilang, kemudian untuk disalib lagi. Ugut memang ugut sungguh. Bahkan ahli sihir yang mereka cari, Fir'aun ni dicari ahli sihir, diperintahkan tentera dia semua cari ahli sihir satu negeri Mesir yang hebat-hebat untuk lawan Nabi Musa, dan dia janjikan macam-macam. Bila mereka beriman, mereka kata dia ahli sihir pula yang dia tuduh berpakat dengan Nabi Musa. Bukan dia yang kalah untuk sedar, tapi dia tuduh ahli sihir pula yang berpakat dengan Nabi Musa. Yang penting para ahli sihir mereka bila mereka ni diugut sebegitu, mereka kata itu kalau kamu nak buat atas dunia ni kamu ada kuasa, tetapi kami semua muslimun. Itu lafaz yang disebut, yang jelas disebut oleh kaum Nabi Musa AS, khususnya ahli sihir. Nak cerita semua Nabi Islam lagi. Dan bila bawa, kemudian bila bawa agama, tak ada agama lain, termasuk Nabi Isa AS. Kemudian Allah menceritakan innahum kanu hum azlama wa atgha. Kaum Nabi Nuh, mereka telah melakukan sangat kezaliman, sangat zalim, wa atgha, sangat melampau-lampau. Macam-macam dia tuduh pada Nabi Nuh. Kita tidak mahu bincang yang itu, cuma kita nak sebut sikit. Wal mu'tafikata ahwa. Al mu'tafikat ni ada beberapa pandangan, tapi yang kuatnya kata kaum Nabi Lut. Allah musnahkan juga pasal dengan cara kehidupan yang kotor. Faghasyaha ma ghasya fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara. Yang penting yang saya nak sebut, nak kaitkan, bila diceritakan secara ringkas kaum Nabi Samud, kita ni perlu bersyukur pasal kita ni umat akhir zaman yang mana Allah tangguh. Semalam muslimin muslimat, saya tak tahu sini, sampai dekat kawasan saya lebih kurang pukul 5 mula start hujan, kilat dan juga dipanggil guruh. Bila saya dengar Allahu Akbar, berasa sampai saya bercakap dengan isteri, gerung dengar. Bagaimana itu baru guruh atas dunia. Sampai satu ketika saya ingat lagi ketika
ketika pak mertua saya datang ke Malaysia, dia kata dia tidak pernah dengar guruh seperti itu. Di Bosnia pun ada guruh serupa je, tapi dia kata pasal kat sana dia bermusim kan, 4 musim. Saya telefon semalam anak saya tanya, kami tanya dia macam mana keadaan, dia kata sejuk, masih kena pasang heater lagi dalam rumah. Puas dah sejuk, puas dah sejuk. Cuaca pun dia ni sepatutnya dah musim panas ni, tapi sejuk baru ni, salji pun turun lagi. Dah sebulan lebih dah masuk musim bunga, tapi salji masih sesak lagi, turun lagi. Baik, yang penting yang saya nak sebutkan lagi di sini, nak ungkitkan, bila Allah Subhanahu wa taala ceritakan kita kepada kita tentang kaum Nabi Nabi Saleh yang saya tadi sebut, berkaitan dengan unta, fakazzabuhu fa'aqaruha. Beza kita umat yang di mana Nabi, disebabkan keberkatan Nabi SAW, Allah tidak turunkan bala. Walaupun kita dengar guruh sekuat mana pun, dia tahap yang dia ada, kalau berlaku pun di tahap-tahap yang terpencil dipanggil, bukan menyeluruh. Cuba bayangkan kaum Nabi Saleh, contohnya yang disebutkan tadi, bila mereka bunuh unta Nabi Saleh, yang merupakan mukjizat yang mereka minta, mereka tengok, mereka minta Allah keluarkan dari bukit. Mukjizat itu datang dengan dah diterangkan oleh Nabi Saleh bagaimana kamu kena layan unta ni. Walaupun dia unta, dia masuk kat mana pun, dia pergi minum air kat mana pun, kamu tak boleh larang. Dia masuk kat mana pun, pasal dia dah benda hak kamu minta, Allah dah bagi. Sehinggalah bila dah dia berpakat 9 orang bunuh, bila dia bunuh, dia mempersendakan. Itu contohnya secara khusus ya. Allah bagi peluang untuk mereka bertaubat, tapi mereka mengejek-ngejek Nabi Saleh, mengejek-ngejek dengan apa yang diberi amaran oleh Nabi Saleh. Mereka tanya, mana dia azab Allah, mana dia azab Allah. Nabi Saleh diam je, pasal itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kita baca tadi semuanya Allah yang dan kalau di hujung yang Allah sebut antaranya, Allah kata innahu wa annahu huwa adhaka wa abka, contohnya dalam surah An-Najm. Allah kata sesungguhnya dialah Allah yang boleh menjadikan seseorang itu boleh ketawa dan juga seorang itu boleh menangis. Bukan satu benda yang mudah. Allah Subhanahu wa taala. Saya ada seorang sahabat, mati dia. Dia telefon saya, dia kata, Ustaz, boleh tak tolong, ada tak perubatan ke apa yang boleh buat? Kan, pasal berubah hospital apa semua sekali, macam-macam berubah dah. Tak boleh kencing, tak boleh nak kencing. Jadi sampai satu tahap, jadi bila saya balik kampung, pergi dah, dia panggil, dia telefon, kita panggil, dia, kebetulan kita balik, nak sengaja balik jauh, balik pergi ziarah, pergi baca hak mana kita mampu. Hak makan ubat tak boleh tinggal, pasal hukum sunnah alam dia begitu. Tuhan dah ciptakan sunnah dia. Macam kita nak rasa manis,
mamah makan gula, rasa manis lah. Nak rasa masin, makan garam. Itu contoh dia. Jadi bila saya pun pergi berubat, baca-baca, kemudian ada juga dia pergi tempat lain, akhirnya boleh kencing setitik. Allahu Akbar. Setitik je. Cuba bayangkan, bila Allah tidak benarkan, Allah ambil kat situ, Allah ambil, akhirnya mati dia, kesian dia. Alhamdulillahillazi afana mimma ibtalahu Allah. Alhamdulillahillazi afana mimma ibtalahu bihi wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Min ghairi haulin minna wala quwwah. Saya dah pernah acap sebut doa ni, antara doa yang kalau kita baca, kalau kita tengok orang sakit, kita dengar orang sakit, kita baca doa tu, insya-Allah sakit tu tak kena pada kita. Itu janji Nabi. Itu janji Nabi, bukan saya yang janji tu. Nabi bagi tahu siapa baca doa tu. Hafalah doa tu. Alhamdulillahillazi afana. Asal lafaz dia Alhamdulillahillazi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Tapi orang yang pandai bahasa Arab, dia boleh ubah-ubahlah bersesuaian dengan suasana. Tapi hak tak pandai pun baca je, tak abudan. Kalau dia tak pandai nak ubah ganti nama, baca hak dia faham. Dengan dipanggil ta'abudan, sebagai tunduk dan patuh ikut lafaz Nabi SAW, ada berkat dia. Jadi yang penting, maaf saya sebut, teringat benda-benda yang kita ungkit sebagai pengajaran kehidupan kita. Bila kaum Nabi Saleh ini diberi suruh bertaubat, dia masih lagi tidak mahu bertaubat, dibuat main. Nabi Saleh pun bagi tahu. Sampai satu hari sampai masa Nabi Saleh kata, Allah bagi kamu tangguh dalam, kamu tengok apa yang akan berlaku dalam 3 hari ini. Dia orang buat main lagi, dia orang tidur. Esok bangun dari tidur, tiba-tiba dia tengok muka dia orang masing-masing semua jadi kuning. Muka dia jadi kuning, barangkali macam baju ni kot. Barangkali kuning sampai masing-masing benda dah start berlaku, tak boleh lah. Selagi mana belum berlaku, ada masa untuk bertaubat. Bila benda hak ghaib, janji yang ghaib itu dah mula berlaku, masa itu pintu taubat sudah ditutup, walaupun dia masih hidup. Tak jadi apa dah. Seperti kaum akhir zaman, pada hari terbitnya matahari dari sebelah barat timbul, waktu lebih kurang waktu duha, naik balik. Masa tu tengah gelap gelita, tengok jam, sepatutnya dah nak masuk tengah hari dah, tapi masih gelap. Sama matahari tak naik ikut kiri, ikut timur, tak naik. Tunggu naik, tak naik, tunggu naik, tak naik. Sepatutnya dah mungkin dah tengah hari dah, hampir dah terang. Orang kata anak-anak unta sepatutnya dah berlari-lari, pasal tanah dah jadi panas, dah melompat-lompat. Tiba-tiba naik dari sebelah, habis tutup pintu. Itu antaranya lah. Yang penting, hari pertama bangun, semua muka dah jadi kuning. Baru maka tahu janji Nabi Saleh itu betul. Janji Nabi Saleh itu betul. Sampai tahap tersebut, masing-masing dah nak bertaubat, tak boleh dah. Pergi jumpa Nabi Saleh pun, Nabi Saleh tak boleh buat apa. Amaran sudah diberi, masa selagi mana pintu taubat ada, taubatlah. Kemudian dalam keadaan, cuba muslimin muslimat bayangkan ketakutan pada waktu itu. Orang tu ketakutan dalam tubuh badan. Kalau ikut tubuh badan mereka lebih besar dari kita, lebih kuat dari kita. Dengan kita sekarang ni, umur pun lagi panjang berbanding dengan kita.
tiba-tiba semua jadi kuning. Tak ada seorang pun kecuali kuning. Masing-masing tengok yang ni, tengok yang tu, Allahu Akbar, kuning belaka. Sekarang tahu janji Nabi Saleh itu betul. Ini bukan kerja orang, ini kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bawa sampai hari kedua tidur. Tak tahu macam mana dia orang tidur, tapi tidur juga. Bila Allah tidur, Allah yang tidurkan. Tak nak tidur, tapi bila Allah tidurkan, dia tidur. Bangun pagi besok muka jadi merah, nyala belaka. Merah. Bukan merah comel, bukan merah comel ni. Pipi merah tu cerita lain. Saya dekat Bosnia, saya ada jiran saya, isteri dia tak kira musim sejuk musim panas sentiasa merah muka. Sampai baru masa beberapa tahun lepas, kakak saya ikut saya pergi Bosnia, dia terkejut tengok bila cakap je disebut si pipi merah dipanggil. memang merah sungguh lah. Allahu Akbar. Itu hak Tuhan bagi kita, nak boleh nak buat apalah. Orang kita macam-macam dia cat kan, cat suruh jadi merah. Ni original, tak payah merah. Jadi yang penting, jadi merah sampai hari kedua tiba-tiba tidur. Semua dah janji Nabi, benda hak berlaku tu seperti apa yang disebut oleh Nabi Saleh pada mereka. Tidur, bangun hari ketiga muka jadi hitam. Jadi hitam, tak ada muka kecuali hitam. Allahu Akbar. Mereka bukannya orang kulit hitam, jadi hitam. Sampailah masa masa mereka dah tak boleh nak buat apa, nangis ke, mereka tahu mereka akan mati. Tiba-tiba fa'arsalallahu ta'ala sayyidana Jibril. Kalau berdasarkan pada cerita, Allah utuskan Jibril bisayhati wa saha. Jibril bertempik. Saha yasihu ni tempikkan. Allahu Akbar. Bukan guruh dah. Guruh itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut yusabbihur ra'du bihamdihi, kan? Guruh itu bertasbih pada Allah. Guruh ni kita tahu dia benda masih lagi tindak balas duniawi, alam zahir, alam duniawi, tapi dalam konteks yang saintifik lah, kerana berlaku pergeseran apa, maka keluar bunyi. Jadi supaya kita sedar, ini bukan bunyi guruh lah, ini bunyi memang Jibril bertempik. Fasaha Jibril bertempik. Apa yang cara tempikkan tersebut kita tak tahulah. Tetapi tempikan itu hanya kena kepada mereka yang kafir. Nabi Saleh ada, orang Islam ada, tapi dia tidak kena. Hak mana dengan Nabi Saleh? Tak kena. Macam cerita Fir'aun, bila dia degil, dia lawan, Allah utuskan 9 mukjizat berturut-turut kepada Nabi Musa. Lepas satu-satu saya tak ingat aturan dia demi satu. Antaranya Allah, pasal mereka ingkar pada Nabi Musa, Allah kenakan kemarau. Bila dah kena kemarau, mereka kata, wahai Musa, doalah dengan Tuhan, kalau lepas kami akan pakat beriman. Bila Allah habiskan kemarau, pokok menjadi, dia kata kemarau ni pasalmu jahat dulu. Dia pusing cerita. Lepas tu bila dah jahat balik, masa kemarau berlaku yang kenanya kaum Fir'aun, kaum Bani Israel, yang masa tu dengan Nabi Musa tak kena kawasan dia. Yang kena semuanya bahagian ni. Padahal
matahari yang sama, bulan yang sama. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala bagi sampai satu ketika mereka degil, Allah utuskan pula, minta maaf saya tak ingat dia punya aturan ni. Allah utuskan kutu sampai tak ada orang kecuali berkutu, tak kira laki-laki perempuan, semua berkutu belaka sampai tak boleh nak duduk senang. Berlaku benda yang sama, cara dilakukan oleh Firaun. Kemudian Allah utuskan katak, buka saji ada katak, buka balang air ada katak. Dulu bukan pakai air macam kita kan, diambil simpan apa, buka ada katak, situ ada katak, bawah katil ada katak, dalam bilik tak ada tempat kecuali ada katak. Sampai satu yang lain pula Allah utuskan darah. Nak minum air, tuang dalam gelas, tengok darah, semua darah. Cuba bayangkan nak hidup macam mana. Ini semua Allah dah bagi kepada bala kaum dulu. Kita Allah uji sikit ya. Doa tadi, Allahumma di selepas Tuan Imam kita baca dalam kunut tadi, Allahumma inna na'udzubika minal juzami wal barasi wal jununi wa min sayyi'il asqam. Saya baca, tak apalah, dia ada hadis yang ada beberapa riwayat hak ni dulu, yang ni dulu, bacalah, yang penting ada baca je. Allah uji sikit dengan corona, yang katakan corona. Kemudian yang ini cakap, hak ni minta data, hak ni kata begini, hak ni kata begini. Allahu Akbar. Teringat tadi, entah macam mana isteri saya sebut pada saya pagi tadi ke sebelum tidur semalam, dia kata susah jadi pemimpin. Dia kata buat tak ada benda, semua benda salah belaka. Dia kata susah, semua benda salah. Nak jaga orang takut kena corona salah, lepas orang salah, kalau tak tahan orang pun salah. Jadi apa benda hak betul? Jadi apa benda hak betul? Contohnya sahabat saya Datuk Dr. Zulkifli Muhammad, menteri kita kan, sekarang ada di Madinah atas jemputan di sana, semua ditanggung. Dia pergi kat sana, orang kata macam-macam. Itu saya kata Allahu Akbar. Kalau orang macam tu pun kena kata macam-macam, kalau tahap saya kena kata tak boleh. Orang tahap macam tu, orang yang tak ada kepentingan. Itu orang yang tak ada kepentingan tu, saya beritahu tu terang, orang yang tak ada kepentingan, orang yang dipilih untuk menjadi kan, bukan dia, maaf kita sebut dari bahagian ni tak, dia dari mufti dia minta suruh jadi. Kita faham sajalah tu, orang yang tidak ada kepentingan. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat, susahnya kita nak bawa satu benda yang dipanggilkan kebenaran. Pasal masing-masing ada umat, dalam umat itu ada macam-macam perangai. Tapi inilah yang berlaku. Cuma kita kena sedar, kita ni sebagai umat Islam, alhamdulillah kita ini diberi ataupun ditangguhkan oleh Allah untuk kita bertaubat sampai akhir hayat kita. Dan antara yang paling hebat yang saya nak sebut, saya nak kaitkan di hujung ni, ialah bagaimana Allah kurniakan kepada kita ibadat puasa. Ibadat puasa kita ni, saya ambil sikit sahaja. Puasa yang mana dengan sebab puasa ini, satu hadis saya ambil di hujung ni, Rasulullah kata, man sama yauman fi sabilillah, siapa puasa satu hari fi sabilillah, yakni lillahi ta'ala, puasa itu memang betul-betul lillahi ta'ala, ba'adallahu wajhahu 'anil nar sab'ina kharifa,
Allah akan jauhkan kita, wajah kita ni dari api neraka, jaraknya 70 tahun. Itu kalau sehari saja yang kita buat lillahi ta'ala. Satu sehari saja lillahi ta'ala. Cuba bayangkan setiap tahun kita dah puasa. Berapa banyak. Kita bukan nak bandingkan kita. Ada satu cerita saya terlupa tadi, sekarang baru teringat, jadi saya terlupa nak cek balik. Tapi cerita ni benar lah. Ada dua orang dia bersahabat. Ini pada zaman Nabi. Dua-dua baru masuk Islam, dan seorang mati. Kemudian bila mati, dia melihat sahabat dia berada dalam syurga. Dalam syurga. Mati syahid fi sabilillah. Kemudian hak yang kedua ni, dia lambat mati. Dia berjuang juga. Tetapi disebabkan dia lambat mati, dalam tempoh, kalau dia hidup zaman Nabi tu, Nabi sendiri sempat 9 kali puasa. Pasal Nabi puasa tahun yang ke-2. Tahun kedua baru wajib. Hak sebelum tu ada puasa. Ini kita bercakap bab Ramadan. Sebelum Nabi puasa Ramadan, ada dah puasa hak lain. Nabi puasa Ashura antaranya. Antaranya lah, kita sebut itu peringkat. Kita tidak mahu bincang tentang tu. Puasa Ramadan bulan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahun ke-10. Maknanya 9 tahun Nabi puasa. 9 kali Nabi raya jugalah. 9 kali puasa, 9 kali raya. Raya Idul Fitri. Yang penting, kita ni dah berapa tahun puasa? Kalau ikut umur lah, dia kata 40 tahun puasa. Mungkin 40 kalau umur 10 tahun. Kalau saya lah, kalau umur 12 tahun dulu puasa, sekarang 40 tahun. Rasanya puasa teringat zaman puasa dulu. Ingat zaman puasa, saya teringat tu pasal anak saya balik, abah boleh tak nak korek hidung? Kawan dia kata tak boleh, batal. Korek telinga pun tak boleh. Jadi saya pun teringat masa zaman saya dulu takut batal puasa. Masa tu sekolah rendah kan, maknanya peringkat tu lah masa tu puasa lebih kurang sama. Jadi 40 tahun. Cuba bayangkan kalau 40 tahun tu, mudah-mudahan ya lah, orang kata betul-betul lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Sekali lagi, benda dah lepas, kita hari ni minta, ya Allah ya Tuhanku, hak puasa, secara puasa secara khusus, puasa aku tak tahulah macam mana dulu-dulu, tapi engkau terimalah. Hak mana hak silap-silap itu engkau maha pengampun, maha bersihkan balik, sucikan balik. Jangan engkau haramkanku dari mendapat pahala ganjaran yang engkau janjikan dari setiap hari yang telah aku puasa dulu, walaupun dengan serba kekurangan. Sebab itu kita ada zakat kan kita tahu kan zakat. Ayah kita dah keluarkan zakat untuk kita dulu masa kita tak zakat. Zakatul fitri itu dia tuhratan, faradallahu zakatul fitri tuhratan lis-shaimi 'anil lagwi war-rafathi, menjadi pembersih untuk puasa kita dari kulat bahasa saya lah tu, kulat ya, atau virus al-lagwi war-rafas, lara kita dan buruknya percakapan kita masa puasa. Setiap kali bulan puasa kita di hujung, sebab itu paling comel di hujung, lepas kita dah kita dah habis puasa 30 hari, bukan tak boleh nak bayar sekarang, bayarlah pula, nanti pakat tak nak bayar pula, jadi cerita lain pula kan. Allah ambil kira belaka benda tu, serupa je di sisi Allah awal dan akhir. Yang penting
dia menjadi pembersih. Maknanya cuba muslimin-muslimat kita bayangkan sebentar, kalau ikut kita ni nak kena berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh katakan puasa kita itu memang comel. Pasal apa? Dah macam-macam buat, tiba-tiba di hujungnya arwah ayah kita tolong bayar zakat untuk kita. Zakat itu pun sendiri dah makna bersih, kan? Dia membersihkan, tuhratan lis-saimi minal lagwi warrafathi, dari lara semasa kita bulan puasa, berpuasa, dari percakapan yang hodoh, wa tu'matan lil masakin, dan menjadi pahala lebih hebat dari sedekah. Tu'matan lil masakin, memberi makan kepada orang miskin. Faman addaha qabla salah fahiya zakatun maqbulah. Siapa yang tunaikan sebelum solat raya, maka dia zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pembersih. Penggilat habis, comel, bersih. Apa ni orang kata comel, apa, sempurna puasa kita tu. Hak sekarang ni buatlah. Usaha jangan kita duduk bergantung pada hak akhirnya nanti, pasal kita tak tahu kita sempat tak hak akhir tu. Muslimin muslimat, begitu juga Rasulullah kata, wa man addaha ba'da shalah fa hiya sadaqatun minas sadaqat. Siapa yang buat selepas lewat, maka dia kira sedekah. Maknanya sedekah, dia kena beristighfar pasal dia melewatkan daripada waktu. Tak boleh, benda wajib maknanya kena buat dalam waktu dia. Jadi muslimin dan muslimat, ini antara benda yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Lalu inilah antaranya ibadat puasa. Bayangkan, balik pada cerita laki-laki tadi, bila dah dua-dua mati, ada seorang sahabat yang lain mimpi nampak dua-dua orang sahabat tadi yang sama-sama masuk Islam. Yang ini mati dulu, kemudian yang ni bertahun selepas tu baru mati. Dan bezanya, hak yang kedua mati ni lebih hebat kedudukan dia dalam syurga. Itu mimpi yang soleh yang berlaku pada para sahabat, beritahu pada Nabi. Nabi pun bagi tahu pada dia. Antara maksud yang kita faham dari mimpi tersebut, jihad sama jihad, masuk Islam sama masuk Islam. Kelebihan dia ialah umur yang Allah bagi pada dia, maka dia boleh berpuasa lebih dari sahabat dia, dia lebih boleh sembahyang lebih pada sahabat dia. Maka dengan sebab itu kedudukannya, pahalanya lagi banyak. Bayangkan kita dah 40 tahun puasa, muslimin muslimat duduk bawa kereta ke, terfikir, kata alhamdulillah, seronok. Bukan bangga, bukan ujub. Kalau ujub ni rasa kagum diri, bukan. Seronok, ya Allah, ni Tuhan, ini kelebihan yang kau beri pada aku. Sebab itu Rasulullah kata, khairukum, orang yang antara yang terbaik di kalangan kamu, man tala umruhu, orang yang panjang umur dia, wa hasuna amaluhu, baik amalan dia, soleh amalan dia. Jadi sekali lagi di hujung ni, saya menyeru pada diri saya supaya asal dia tadi, maaf ya, asal dia sebenarnya saya ada bawa buku pasal nak sebut tadi sikit tentang neraka, pasal kita tahu cerita bab neraka ni berdasarkan hadis yang saya baca tadi, supaya kita tahu apa sebenarnya yang di alam neraka yang sepatutnya kita tahu, supaya kita lagi bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan berkat puasa ni Allah jauhkan, faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah. Tapi disebabkan dah Tuan Imam baca tadi, saya dengar Allah sedapnya bila dengar. Itu antara pengajaran yang kita boleh kait. Macam mana perangai umat dulu, macam mana kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan segala kebaikan kepada kita. Allah ampunkan dosa kita, Allah terima amalan kita. Di hujung nanti dengan berkat zakat fitrah, maka Allah gilapkan. Istilah Allah itu
Kita maknanya dengan perintah, dengan kemahuan Allah lah. Allah gilapkan segala amalan puasa kita. Bahkan dengan setiap hari dijauhkan 70 tahun dari api neraka. Bila bermulanya kita tahu, sejurus lepas kita mati. Sekadar itu muslimin dan muslimat, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma inna ibaduka banu ibadika banu imaika. Ya Allah, ya Tuhan kami ni cuma hamba-Mu, dan kami ni cuma anak-anak kepada para hamba lelaki dan perempuan-Mu. Nawasina biadik, dahi kami semuanya berada dalam tangan-Mu ya Allah. Nawasina biadik, madin fina hukmuka, adlun fina qada'uk. Segala hukum hakam-Mu berlaku pada kami, dan segala qada' dan qadar-Mu ke atas kami semenjak azali lagi semuanya adil belaka. Nas'aluka bikulli ismin huwa laka. Kami mohon pagi ini dengan keberkatan semua nama-nama-Mu yang maha mulia. Sammaita bihi nafsak, yang Engkau namakan Engkau sendiri dengan nama-nama tersebut. Au anzaltahu fi kitabik, ataupun dengan nama-nama yang telah Engkau sebut, Engkau turunkan dalam Al-Quranul Karim khususnya. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, ataupun kami juga memohon dengan keberkatan nama-nama yang telah Engkau ajarkan kepada insan-insan yang terpilih dari kalangan hamba-Mu, khususnya para nabi dan para rasul. Aw ista'sarta bihi fil ilmil ghaibi indak, dan kami memohon juga dengan kehebatan nama-nama yang kami tak tahu, yang Engkau saja yang maha mengetahui nama-nama tersebut. Faghfir lana dzambana kullahu. Ya Allah, ampunlah dosa kami semua sekali ya Allah. Diqqahu wa jallahu, dosa yang kecil, dosa yang sebesar-besar, yang sehalus-halusnya, yang sekecil-kecil, yang sebesar-besarnya. Wa awwalahu wa akhirahu, dosa yang awal dulu, dosa yang akhir, bahkan di antara kedua-duanya ya Allah. Wa alaniyatahu wa sirrahu, dosa yang kami buat secara terang-terang dengan sombong kami, bahkan dosa-dosa yang kami buat dengan secara rahsia-rahsia, kononnya bersembunyi dari-Mu, dari sesiapa pun ya Allah. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, bahkan ampunlah dosa yang kami sendiri tak tahu kami pernah melakukan dosa-dosa tersebut, dan Engkau lebih mengetahui dengan dosa-dosa itu ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallah minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.